Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kenapa kita sebagai pendidik, guru-guru ataupun pensyarah perlu menggunakan Telegram untuk tujuan PDPR dan juga ODL. So saya terus pergi kepada sebab-sebab Telegram adalah metod yang terbaiklah untuk kaedah text messaging. Alasan yang pertama adalah dalam Telegram, semua orang yang ada dalam satu grup boleh add ataupun tambah ahli baru. So yang ni, features ni akan menyenangkan guru-guru yang mungkin menjadi admin kepada satu grup supaya pelajar-pelajar yang dah di-addkan di dalam grup tu, dia boleh invite ataupun add sesama sendiri. Jadi guru-guru tak perlu nak kumpul semua nombor, tak perlu nak kena add semua pelajar. Jadi pelajar-pelajar boleh menambah ahli di dalam kumpulan Telegram ni sesama sendiri saja. Tak perlu menyusahkan guru ataupun pensyarah. Alasan yang kedua adalah dengan menggunakan Telegram, chat-chat yang terdahulu sebelum seseorang ahli grup masuk ke dalam grup, masih lagi ada. Maknanya segala maklumat, segala fail, segala gambar, segala fail bunyi, segala link yang ada dalam grup tu akan kekal dan ahli-ahli yang baru boleh melihat dan akses kepada semua fail tersebut. Tanpa kita perlu repost. Contohnya kalau kita ada hantar satu gambar ataupun satu surat makluman ibu bapa ataupun makluman pelajar. Jadi bila ada ahli baru, guru-guru tak perlu lagi untuk menghantar semula fail-fail tersebut. Dalam WhatsApp, benda tu memang kita kena buat sebab bila ahli baru masuk, dia tak dapat melihat segala fail dan juga perbualan ataupun chat yang terdahulu sebelum dia masuk. Tapi dalam Telegram, benda ni ada dan wujud dekat situ. So, guru-guru tak perlu susah-susah untuk upload ataupun post perkara yang sama berkali-kali. Alasan yang ketiga adalah di dalam Telegram ada folder. Kita boleh buat folder dalam Telegram untuk kita grupkan chat-chat tertentu. Jadi chat yang ada dalam Telegram akan lebih tersusun dan organised. Jadi contohnya kalau kita ada grup untuk grup kerja, guru-guru ataupun pensyarah boleh masukkan semua chat termasuklah grup ke dalam folder kerja contohnya. Untuk kelas, semua chat dan juga grup masukkan ke dalam folder kelas. Jadi keadaan dia lebih tersusun, lebih organised dan mudah untuk kita cari chat-chat tertentu. Alasan yang seterusnya adalah Telegram membenarkan penggunanya untuk attach ataupun send file yang bersaiz besar sehingga 1.5 GB untuk satu file. Pernah tak kalau dalam WhatsApp kita nak hantar satu video yang panjang, tiba-tiba video tu di-cut video tersebut. Dan video yang kita nak hantar tu hanya sampai separuh sahaja kepada pengguna. Kalau kita nak hantar juga, kita mesti hantar melalui file. Kita tak boleh hantar video tapi kita kena hantar dalam format file. Jadi benda tu agak menyusahkanlah, tetapi dalam Telegram benda tu kita boleh kata hampir tidak berlaku. Sebab Telegram boleh menerima sehingga 1.5 GB file untuk satu-satu file. Dia bukan jumlah file tetapi setiap satu file sehingga 1.5 GB. Jadi kita tak akan ada apa-apa masalah untuk attach file dan juga gambar ataupun video dan sebagainya. Seterusnya, dalam Telegram juga kita boleh menjadualkan kiriman mesej kita. Dalam Telegram, kita boleh menjadualkan. Maksudnya kita boleh tetapkan mesej-mesej tertentu untuk dihantar pada waktu-waktu tertentu. Contohnya kalau kita ada kelas pada pukul 8 pagi pada hari Isnin contohnya. Tetapi pada hari Isnin tu juga kita ada kerja lain. Contohnya pengetua ataupun bos kita memerlukan kita untuk masuk mesyuarat dan sebagainya. So kita masih lagi boleh post ataupun menghantar mesej pada waktu kita busy dengan cara kita plan dahulu apakah mesej-mesej yang kita nak hantar kepada pelajar
Okey, dan kita jadualkan dia dengan tekan lama, okey, dengan tap lama-lama pada butang hantar, okey, ataupun butang send. Okey, dan kita boleh jadualkan, dan tepat pada masanya Telegram akan auto send message yang dah kita jadualkan. Okey, so ini adalah satu features yang sangat berguna. Saya selalu guna apabila saya perlu pergi meeting ataupun saya perlu ada appointment yang lain. Saya tak boleh nak attend kelas ataupun saya tak boleh nak beri arahan kepada pelajar tepat pada masanya. Okey, seterusnya Telegram boleh dibuka dalam pelbagai peranti dalam satu masa. Contohnya kita ada laptop, kita ada telefon dan kita ada tablet. So ketiga-tiga peranti kita ni boleh run Telegram dalam masa yang sama. Dan dia sentiasa sync. Dia tak seperti contohnya WhatsApp, yang mana WhatsApp memerlukan kita untuk log masuk melalui web. Dan benda tu tak kekal di situ. Jadi, selain daripada untuk menghantar mesej, saya juga sering menggunakan Telegram untuk memindahkan fail. Okay, contohnya memindahkan fail daripada laptop kepada telefon ataupun tablet dan sebaliknya. Okay, contohnya memindahkan gambar daripada telefon untuk pergi kepada laptop dan sebaliknya lah. Okay, so kita boleh juga jadikan Telegram ini sebagai ejen untuk menghantar ataupun memindahkan data. Seterusnya, dalam Telegram, data yang dihantar adalah lebih selamat berbanding dengan WhatsApp. Okay, seperti yang kita tahu, baru-baru ni WhatsApp ada mempunyai isu berkenaan dengan keselamatan apabila dia memohon dengan pengguna untuk mengambil data-data pengguna untuk di-sharekan kepada Facebook. Okey, jadi kat situ ada niat ataupun isu keselamatan yang timbul. Maka dalam Telegram tak pernah ada isu tersebut dan pengasasnya menyatakan bahawa ianya akan kekal begitu. Okey. Dan yang terakhir, dalam Telegram wujud bot-bot untuk tujuan PDP. Okey, saya tak pernah guna sebab saya merasakan yang cara pengajaran saya sesuai untuk menggunakan bot. Tetapi ada ramai guru-guru yang menggunakan bot di dalam Telegram, contohnya bot untuk membuat kuis, mengambil kedatangan dan sebagainya. Apakah bot-bot ini? Bot ni adalah satu atau cara yang telah dibina oleh programmer-programmer untuk menjalankan tugas-tugas yang tertentu. So, saya rasa itu sahajalah kelebihan Telegram yang menyebabkan kenapa guru-guru ataupun pensyarah patut menggunakannya untuk tujuan PDPR bagi menggantikan WhatsApp. Okay, so itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.